Baik, InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian hadis dalam hadis Arba'in ataupun hadis 40 An-Nawawi. Malam ini kita sambung hadis yang ke-12. Betul Tuan Haji? Betul Hadis yang ke-12 di bawah tajuk kecantikan keislaman seseorang. Ini tajuk dalam buku lah. Tapi kalau tajuk saya, hadis yang ke-12 ini, hadis yang mana menjadi ukuran ataupun petunjuk baiknya Islam seorang tu. Nak tahu baik tak baik Islam kita, bagus ke tak bagus agama kita, maka ia berpandukan pada hadis Nabi SAW yang kita akan bacakan pada malam ini. Kita tengok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmizi wa ghairihi. Hadis pendek je tuan-tuan. Ada sound tak dengar ke? Okey. Baik. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, daripada keindahan atau kecantikan keislaman seseorang itu adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat terhadap dirinya. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Baik, hadis ini masyhur, selalu kita dengar ustaz-ustaz penceramah kita baca, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Takut tak dengar pula yang online berlaku tu. Baik, Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kecantikan ataupun keindahan keislaman seorang itu, ataupun kita boleh terjemahkan kepada melihatkan kepada betapa baiknya, betapa indahnya, betapa cantik ataupun betapa moleknya Islamnya seseorang itu adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat pada dirinya. Kalau kita faham dari sudut teks hadis ini ataupun maksud hadis ini, cukup jelas memberikan kefahaman kepada kita bahawasanya Islam ini nak kita sentiasa buat benda yang bermanfaat saja. So hidup kita ni Islam ajarkan kepada kita nak jadi orang Islam yang baik, nak jadi orang Islam yang bagus. Boleh Okey. Baik. Jadi Islam ajarkan kepada kita bagaimana nak tahu Islam kita itu baik, bagus ataupun tidak, agama kita bagus ataupun tidak. Maka diukur dengan apa yang kita lakukan itu sama ada ia bermanfaat untuk diri kita ataupun tidak. Dalam kehidupan seharian kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apakah pekerjaan yang kita lakukan itu, adakah dia memberi manfaat ataupun tidak? Banyak tuan-tuan, kalau kita nak ukur dari sudut makanan, minuman, pakaian, percakapan, pergaulan, apa lagi, perniagaan, banyak perkara yang kadang-kadang kita tak perasan, yang kadang-kadang kita ingat Islam tidak mengambil ataupun Islam tidak pandang sama ada benda itu manfaat ataupun tidak. Walhal sekecil-kecil perkara sekalipun Islam mengambil berat, Islam menekankan kepada kita, jangan sesekali kita mensia-siakan peluang, jangan sesekali kita mensia-siakan masa, ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk diisi dengan benda-benda yang tidak
tidak bermanfaat. Kita ni hidup isi masa lapang sahaja ke, ataupun kita ni hidup untuk buat kebajikan, buat amal kebajikan. Kan? Sebab tu dalam bab tarkuhu ma la ya'nihi yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, dia meninggalkan tanda baiknya tanda baiknya Islam seorang itu, ataupun bagusnya agama seorang itu, tarkuhu ma la ya'nihi, dia berjaya, dia mampu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat baginya. Bangun pagi, solat pergi kerja, solat kebaikan untuk dia, untuk agama. Pergi kerja kebaikan untuk dia, untuk keluarga, ada manfaat. Lepas tu cukup masa, habis masa balik rumah, pergi masjid, solat berjemaah, solat maghrib, solat isyak dan sebagainya. Malam balik rumah, ataupun kalau ada kuliah, duduk kuliah. Benda yang asas kalau kita buat itu cukup dikira sebagai kita Islam kita itu baik, ataupun agama kita itu bagus. Daripada kalau kita bangun tidur saja duk fikir orang lain. Bangun tidur saja duk fikir apa kita nak kata kat orang lain. Apa benda yang kita nak viralkan? Apa benda yang kita nak hebahkan? Kita nak gosipkan, kita nak bawangkan. Zaman sekarang ni orang suka gosip. Zaman sekarang ni orang suka benda yang viral. Yang viral itulah benda yang sensasi. Isu rumah tangga orang, isu perebutan suami ataupun isteri, isu benda-benda yang remeh, benda yang tidak langsung memberi manfaat kepada kita, tapi itu yang kita suka sibukkan. Wahal dalam Islam ni banyak benda lagi, kebajikan, kebaikan yang kita boleh fikirkan, yang kita boleh usahakan. Banyak lagi benda-benda yang baik yang patut kita fikirkan dalam kehidupan kita. Sebab tu bila kata manfaat ini, benda yang manfaat ni dia ada dua. Satu yang dinamakan sebagai manfaat untuk diri kita sendiri, dan yang kedua adalah manfaat untuk agama. Kalau dua-dua ni tak mampu nak buat, lebih baik kita diam. Tak mampu nak memberi manfaat kepada diri sendiri, tak mampu nak buat manfaat, buat kebaikan untuk agama, memberi manfaat kepada agama, lebih baik diam. Sebab tu tuan-tuan, hadis yang saya bacakan malam ini, hadis yang ke-12 ni, di antara 4 hadis yang dikatakan sebagai hadis akhlak, yang ulama kata ada 4. Kalau kita tengok dalam kitab An-Nawawi ni, Matan Arba'in ini, ataupun hadis 40 An-Nawawi ini, dia ada 4 hadis yang menceritakan tentang akhlak. Dan kalau 4 hadis ini kita faham, kita amal, insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah akhlak kita menjadi akhlak seorang Islam. Kita ni boleh dikira sebagai orang Islam yang baik. Pertama hadis ini, min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini hadis yang pertama, hadis akhlak yang pertama. Hadis akhlak yang kedua kata ulama, iaitu hadis apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Saya tak pasti hadis sudah lepas ataupun kita belum baca lagi. Hadis yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian beriman pada hari akhirat, falyakul khairan, dia akan bercakap baik, aw liyasmut, ataupun tidak, kalau dia tak mampu nak bercakap baik, maka dia akan berdiam diri. 2. Ini hadis akhlak 2. Hadis akhlak yang ketiga yang dimuatkan dalam hadis 40 ini, hadis Nabi SAW, sabda Nabi SAW, la taghdab. Hadis dia pendek. Bermaksud jangan kamu marah. Jangan marah. Hadis Nabi pendek je. Jangan marah. Hadis yang keempat pula, Nabi kata, dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang keempat, hadis akhlak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang itu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan, ada 4 hadis yang mungkin akan datang kita akan jumpa hadis tersebut, yang mana ulama kata 4 hadis ini adalah hadis akhlak. Kalau kita amalkan, insya-Allah kita ni dijamin akhlak yang terbaik yang Nabi sebutkan.
Jadi malam ini kita baca yang hadis yang akhlak yang pertama ni, daripada hadis yang ke-12, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada kebaikan Islam, kecetakan Islam seorang itu apabila ia mampu untuk meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepada dirinya. Dua, sama ada manfaat untuk dirinya ataupun manfaat untuk agamanya. Nak buat baik untuk diri sendiri pun tak mampu, untuk keluarga ke, untuk masyarakat ke, apatah lagi untuk agama. Apa yang kita boleh sumbangkan untuk agama? Apa yang kita boleh sumbangkan untuk agama? Apa yang kita boleh sumbangkan untuk masyarakat setempat kita, untuk keluarga kita dan sebagainya. Bukan kata kebaikan ini kita mampu untuk berbelanja, bersedekah dengan ribuan ringgit, jutaan ringgit, tidak. Cukuplah sekadar apa yang Nabi pesankan kepada kita dalam hadis ini, kita tinggalkan benda yang tidak bermanfaat. Buang masa sembang kosong, gosip liar, membawang, bergosip macam saya sebutkan tadi itulah. Sebarkan keaiban orang, buka aib orang, cerita hal rumah tangga orang. Sekarang ni orang suka benda-benda yang macam tu, yang sensasi. Kalau media pula benda tu yang paling laku. Bagi media benda tu yang paling laku. Orang nak ni. Tapi bagi kita pula suka baca benda tu. Kita suka share. Kita suka viralkan benda tu. Kita yang bawa. Tuan-tuan, kalau kita ni menjadi penyebab terbukanya satu fitnah itu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita fitnah seorang pun dah jadi kira berdosa besar. Apatah lagi kalau kita ini menjadi penyebab terbukanya aib ataupun tersebarnya fitnah tersebut. Kalaulah kata benda tu benar sekalipun, tapi itu merupakan keaiban orang. Benda yang kita viralkan, benda yang kita hebahkan, kita ceritakan pada orang, kita sampaikan pada orang, walaupun benda itu benar sekalipun, memang benda itu betul-betul berlaku, tetapi ia merupakan satu keaiban. Benda itu merupakan satu keaiban orang. Cerita dalam kain, bawah kain, cerita dalam kelambu, cerita rumah tangga orang, cerita keaiban orang, aurat orang. Walaupun benar kita nampak dengan mata kepala ni, bila kita sebarkan, kita ni orang yang menjadi orang yang pembuka fitnah, menjadi asbab penyebab tersebarnya fitnah ini. Jaga-jaga, tuan-tuan. Berapa ramai yang dengar berita kita, berapa ramai yang dapat berita yang kita share tu, berapa ramai pula kita nak pergi minta ampun dekat akhirat kelak, nak betulkan balik kesilapan kita. Sebab tuan-tuan, sebab itulah dia kata ada kempen ni apa, tak pasti jangan kongsi. Kempen tu betul dah, tak pasti jangan kongsi. Benda-benda yang viral kat internet ni, laju aja. Tak pasti jangan kongsi. Betul dah, tak pasti jangan kongsi. Benda-benda kat WhatsApp ke, kat mana ke, sebarkan benda-benda yang baik. Cerita tentang bab selawat ke, bab bersedekah ke. Tengok ada ustaz kuliah malam ni, ada live di Facebook, kita share. Tengok ustaz ni ada buat posting berkenaan dengan, ataupun poster berkenaan dengan ilmiah ke, nasihat ke, motivasi ke apa. Benda-benda yang tu tak ada masalah. Benda yang baik, benda yang mendorong semangat kita untuk beramal, benda yang boleh menjadikan pedoman, panduan kita untuk kita beramal. Itu tak menjadi masalah. Baik. Jadi tinggalkan benda-benda yang tidak benda-benda yang tidak pasti. Quran pun nak ajarkan kepada kita. Iza jaa macam mana ayat dulu saya lupa. Iza ja'adukum fatajassasu fatabayyanu. Saya lupa ayat penuh dia. Allahumma salli Muhammad. Apabila datangnya seorang pada kamu menyampaikan satu berita yang tidak pasti, fatabayyanu. Iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Cari bukti, cari sumber dulu. Sahih ataupun tidak berita ni. Sahih ataupun tidak. Kalau ia tu sahih sekalipun, kalau ia merupakan keaiban orang, tak payah. Scroll laju-laju je. Nampak kita baca, tak apalah, kita je simpan, tahu. Biarlah orang yang viralkan itu dia bertanggungjawab. Kita jangan tumpang sekaki. Kita jangan
jangan tumpas kaki. Nak sensasi, nak like banyak, nak share banyak, kita pun tumpas kaki. Wahal itu adalah cerita keaiban rumah tangga orang dan sebagainya. Baik. Buka aib orang, fitnah sana sini, itu adalah benda yang tidak. Jadi orang-orang macam ni, adakah kita nak kata dia seorang Muslim yang baik? Adakah kita nak kata Islam dia bagus? Nampak dia pergi masjid, semayang tak tinggal, Quran, tapi dalam masa yang sama dia suka benda yang sensasi ni. Dia suka benda yang viral ni. Kan? Solat dia solat juga. Jadi adakah itu kita nak jadikan sebagai petunjuk? Baiknya, bagusnya agama dia, baiknya ataupun bagusnya Islam dia? Sudah pasti tidak. Orang yang suka benda-benda yang sensasi atau benda yang viral, benda-benda yang aib ni, orang yang hatinya hitam. Orang kata biar muka hitam, jangan hati hitam. Hati hitam ni memang boleh tutup dengan jubah. So kecam orang lain, tapi diri sendiri tak nak ubah. Itu yang kita takutkan. Jadi cukup dalam hadis akhlak ini Nabi kata min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggallah apa faedahnya kita nak cerita hal orang. Kita pun tak dapat, kita dapat dosa dia. Bukannya kita sebarkan hal orang, rumah tangga orang, aib orang itu, kita ni dibayar. Kita ni dapat allowance, dapat commission. Tolong viralkan cerita ni, ini sensasi ni. Artis ni kahwin. Lepas tu kahwin kena tangkap pula. Skandal pula ni kan. Viralkan ni. Kita pula dapat allowance, dapat commission. Tak dapat apa pun. Yang dapat adalah dosa kita. Orang lain pun baca. Orang lain pun baca. Berapa ramai orang baca tu, kita lah pula tak pasal-pasal. Kita menjadi asbab tersebarnya satu fitnah, menceritakan tentang keaiban orang. Dalam hadis yang lain, dalam hadis 40 ni juga, insya-Allah kita akan jumpa nanti, Nabi kata al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakzibuhu. Kita akan jumpa hadis nanti. Nabi kata seorang muslim itu dia bersaudara dengan muslim yang lain, yang mana dia ini tidak menzalimi, tidak menipu dan tidak hina orang. Kita sebar aib orang ni hina lah. Kita menjatuhkan maruah dia, kita membuka keaiban dia, dedahkan aurat, dedahkan kekurangan dia, kelemahan dia dan sebagainya. Hina lah tu. Kan? Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sebut juga, man satarahu Allah, man satarahu akhihi satarahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaibannya di akhirat kelak. Bagaimana kita nak menceritakan tentang ketidaksempurnaan manusia? Kita nak menceritakan tentang ketidaksempurnaan manusia, sedangkan yang melihat itu, yang bercerita itu, dia sendiri pun tidak sempurna. Kita nak cerita tentang keburukan orang, kita sendiri pun ada keburukan. Kita nak cerita tentang cacat celia orang, keburukan orang, keaiban orang, kita sendiri pun ada keaiban. Sebab itulah kata ulama, baiknya Allah ini, bukan kerana kita ni banyak ibadah, tidak. Baiknya Allah ini, ataupun orang nampak kita ni baik, sebab Allah masih lagi menutup keaiban kita. Orang nampak kita ni macam baik, sebab Allah belum buka keaiban kita. Jangan sampai bila kita sebarkan aib orang, kita buka keaiban orang, Allah pula akan buka keaiban kita. Tapi kalau kat dunia ni, cerita sehari dua orang lupalah. Esok cerita lain pula, esok viral benda lain pula. Cuba kalau dia cerita dekat akhirat, Allah buka segala keaiban kita, kelemahan kita, cerita kita, orang kata apa, bekong kita dekat akhirat kelak. Kat mana lagi kita nak minta pertolongan, kat mana lagi kita nak minta perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tuan-tuan, buat benda yang bermanfaat untuk diri dan bermanfaat untuk agama. Islam ni mudah untuk diamalkan. Islam sebenarnya mudah untuk diamalkan, tetapi jangan dipermudahkan, jangan dimain-mainkan.
Mudah untuk diamalkan. Nak buat manfaat, nak buat kebaikan, tunaikan hajat saudara kita, orang minta tolong, kita tolong. Orang minta bagi nasihat, bagi idea, bagi pandangan, kita bagi pandangan. Dalam karya kita, kalau ada orang nak kahwin, tak cukup belanja, nak buat kenduri tak cukup belanja, kita support, kita tolong. Beli apa yang patut, sewakan kemah, belikan beras, sewakan catering dan sebagainya, support serba sedikit. Itulah termasuk yang dikatakan memberi manfaat kepada diri dan orang lain. Benda mudah je. Masuk masjid tengok tak cukup sejadah, pergi beli sejadah bagi pada para jemaah. Tambah musim Covid ni, masing-masing perlukan emas, beli satu kotak emas, bagi dekat masjid, wakafkan. Siapa datang lupa bawa emas, kita bagi emas. Banyak kebaikan tuan-tuan yang kita boleh buat. Benda yang simple yang kita boleh buat. Ada duit lebih sikit, buat kenduri, buat jamuan makan. Lepas habis kuliah, kalau ada makan. Ada makan, tak ada makan. Beri makannya antara satu, memberi makannya antara satu fadilat yang sangat besar yang Allah ceritakan dalam surah Al-Insan. Pagi Jumaat kan, kita solat subuh pagi Jumaat kan, imam baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Cuba balik, buka tafsir, renung balik, cari ayat wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Dalam ayat tu Allah menceritakan tentang betapa besarnya ganjaran dan nikmat Allah akan berikan kepada orang yang sentiasa memberi makan. Tuan-tuan ingat dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, bila mana hari pertama, bila mana Nabi sampai di Madinah, apa yang Nabi pesankan kepada penduduk Madinah yang sambut Nabi SAW pada ketika itu? Tuan-tuan ingat kan? Kita baru Ma'al Hijrah, baru ni kan ada sambutan Ma'al Hijrah. Apa yang Nabi pesankan kepada penduduk Madinah pada ketika itu? Nabi kata, ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa salatu bil lail wan nasun niyam tadkhul jannata bis salam. 4 perkara yang Nabi sampaikan ketika awal ataupun hari pertama Nabi berhijrah ataupun Nabi sampai di kota Madinah. Nabi kata yang pertama, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam. Ini yang dalam maksud dalam hadis ni. Hadis bermanfaat ni. Manfaat tak? Kita beri salam pada orang, tunjukkan akhlak yang baik. Jumpa, paling tidak senyum. Kalau jauh senyum, angguk kepala, angkat tangan. Kalau dekat dengar, boleh bagi salam, Assalamualaikum. Ini akhlak Islam. Mula-mula sekali Nabi ajar dalam peristiwa hijrah, Nabi kata afshus salam, sebarkan salam. Dan berapa ramai hari ini orang yang berat lidahnya untuk nak beri salam. Masuk rumah, masuk masjid, jumpa orang, jumpa kawan-kawan kita nak bagi salam. Wahal itu adalah sebagai tanda. Nak tahu orang Islam ni baik ataupun tak baik, cukuplah dengan dia memberi salam. Boleh jadi kayu ukur juga. Yang kedua, Nabi pesankan kepada kita, wa at'imut ta'am, belanja makan, jamu makan. Sekali buatlah kenduri kat rumah ke, tak mampu nak buat kat rumah, buat kat masjid. Tak mampu nak buat catering, buat buffet dan sebagainya, beri makan. Yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Insan tu, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka juga memberi makan dengan benda-benda makanan yang dihajati, yang disukainya, kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim serta tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini penting. Dia memberi makanan, sesungguhnya dia memberi makanan, kami memberi makan kepada orang lain hanya semata-mata liwajhillah. Dia beri makan, belanja makan tu semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Langsung dia tidak mengharapkan sebarang balasan, dan langsung dia juga tidak mengharapkan orang nak ucap terima kasih pada dia. Tak apa, tak payah ucap terima kasih pun tak apa. Saya memang nak belanja makan, saya ikhlas kerana Allah. Memang saya nak belanja makan, memang saya nak jamu makan, nak buat kenduri. La nuridu minkum jazaa'an
wala syukura. Terima kasih pun tak apa, orang tak nak terima kasih pun tak apa, memang nak bagi orang ni. Apa ganjarannya? Inna nakhaf min rabbina yawman abusan qamtarira. Tengok ayat yang seterusnya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kerana kesabaran itu dia mengerjakan suruhan Allah. Nabi pesan kepada wa at'imu ta'am. Apa yang Nabi pesankan kepada dia, dia menjaga perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dan dia akan dibalaskan syurga dan juga sepersalinan pakaiannya daripada sutera. Kemudian muttaqiina fiha al-ara'ik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Dan mereka ini, orang ini ganjarannya akan diberi kepada Allah SWT. Dia akan berehat dalam syurga sambil berbaring-baring di atas pelaminan yang dihiaskan, dan mereka tidak nampak di situ adanya matahari, usahakan adanya matahari, dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Nyaman, duduk atas pelaminan ataupun tempat yang disediakan di dalam syurga. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zilal qutufuha tazlila. Dan akhir sekali, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Saya cut sikit. Dan dia diedarkan ataupun diberikan kepada mereka pelayan-pelayan. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin. Kemudian dilayan, kemudian dihidangkan dengan bekas makanan ataupun gelas makanan minuman daripada perak. Bijana ni apa? Gelas bijana. Gelas kan, ataupun bekas makanan daripada perak, min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan juga tempat-tempat minuman, bekas-bekas minuman dalam keadaan laksana seperti kaca, seperti kristal, dilayan begitu mewah dalam syurga. Ini ganjaran bagi orang yang sentiasa wa at'imut ta'am yang Nabi pesan dalam peristiwa hijrah. Dia banyak memberi manfaat kepada orang. Tengok gelandangan susah, daripada dia membazir makan, dia pergi ke jumpa ke pusat gelandangan tu, bagi makan. Bagi yang elok-elok, jangan bagi yang tak elok. Yang sisa-sisa tak habis kenduri tu bagi ke orang, yang dah nak basi tu janganlah bagi. Kan? Bagi makanan yang elok-elok. Tapi ganjarannya yang Allah sebut dalam surah Al-Insan, tuan-tuan boleh semak nanti insya-Allah. Baik. Dan yang terakhir dalam syarah hadis ini disebutkan kalam ibn Adam alaihi la lahu illa al-amr bil ma'ruf wan nahy al munkar wa zikra Allah taala. Perkataan anak Adam sama ada akan mendatangkan ganjaran baginya, dan ia akan dihukum disebabkan melainkan perkataan-perkataan yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab kita nak melakukan perkara yang bermanfaat ini, tak mampu dengan pekerjaan, tak mampu dengan kudrat kita ataupun harta kita nak berikan kepada orang, cukup sahaja kalau kita dapat amar ma'ruf nahi mungkar, dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, daripada sibuk dengan benda-benda yang tidak bermanfaat, benda-benda yang, kalau dulu orang kata banyak dosa lidah, kerana macam mana ayat tu, kerana lidah kerana mulut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Lidah ini tajam seperti mata, lebih tajam daripada mata pedang. Dulu orang kata lidah ni yang jahat, lidah ini yang jahat, lidah yang tidak bertulang ini, kalau tak dijaganya, habis semua benda dia keluar. Semua benda dia akan sembuh, semua benda dia akan kecam, semua benda dia akan cerita. Sebenarnya jadi sekarang ini lidah turun kepada jari, turun kepada tangan, sebab dah ada media sosial. Tekan share, habis semua cerita. Tekan share, habis semua viral. Jadi tuan-tuan, jagalah tuan-tuan, jaga apa yang Nabi SAW sebut. Kita nakkan Islam kita ini Islam yang baik. Kita nak menjadi seorang Muslim yang sejati, Muslim yang berkualiti, Muslim yang Nabi kata Islamnya itu cantik. Tarkuhu ma la ya'nihim. Tinggalkanlah benda yang sia-sia, tinggalkanlah benda-benda yang tidak memberi faedah langsung, benda yang membuang masa, yang tidak langsung memberi ganjaran apa-apa, baik pahala ataupun ganjaran dunia ataupun ganjaran di akhirat kelak.
Jadi kita boleh ukur sendiri, menjadi kayu apa? Mudah-mudahan hadis ini menjadi kayu ukur, pedoman bagi kita, untuk kita perbaiki balik akhlak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi Islam yang terbaik, orang Islam yang mukmin yang sejati, insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, apa yang kita bacakan hadis pada malam ini, sama-samalah kita dapat amal, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu.